Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk sesi pelajaran kita hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan masuk topik adab, iaitu berjual beli dengan berhemah atau dikenali juga sebagai adab berjual beli. Objektif pelajarannya ialah menyatakan pengertian dan hukum jual beli berdasarkan dalil nakli dengan betul, menerangkan 4 antara adab berjual beli dengan tepat. Okey, jadi bersama saya Ustazah Mardiah sehingga habis slide ini, insya-Allah. Alright, pengertian jual beli dengan berhemah. Apa dia pengertian jual beli ni? Jual beli ialah akad pembelian harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objektif harta atau manfaat. Macam tinggi je maksud ayat dia. Sebenarnya jual beli itu ialah sebarang pembelian yang melibatkan akad jual beli antara penjual dan pembeli, dan mesti ada barang belian. Tak boleh atas angin, tak ada apa-apa yang boleh dipegang ataupun dilihat dan sebagainya. Jadi, perlu ada persetujuan antara penjual dan pembeli. Dalil nakli berkenaan dengan adab berjual beli. Bila kata dalil nakli, kena ingat dalil nakli dua sumbernya, iaitu daripada Al-Quran ataupun hadis. Jadi, dalil nakli ini adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Maksudnya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, hukum jual beli. Jual beli adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Okey, jadi bagaimana seorang penjual itu? Pertama, mesti mesra dan mudah senyum. Okey, kalau masam mencuka, muka kelat, payah rezeki nak melekat. Orang nak membeli pun takut, nak bertanya pun takut. Alright, yang kedua, mesti jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Sekiranya ada dalam pupuk makanan ataupun barang-barang itu rosak, kena beritahu. Barang ni mungkin rosak sikit, mungkin harganya boleh diturunkan, ataupun mungkin barang tu kalau rosak tak boleh dijual. Okey. Yang ketiga, menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli, ataupun ucapan yang lebih tepat adalah saya jual. Okey, saya jual barang ini ya, saya jual makanan ini. Okey. Yang kelima, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. 6. Tidak memonopoli barang yang dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Dan yang ketujuh, mengelakkan elemen riba. Okey, kita perhatikan pula kepada adab pembeli. Okey, pertama, pembeli mestilah berkomunikasi secara baik. Okey, yang kedua, tidak membeli barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Tadi penjual tak boleh jual, sekarang pembeli pun tak boleh beli. Yang ketiga, menyenangkan urusan penjual. Maksudnya tidak ada yang boleh menyebabkan penjual susah hati kerana kita. Yang keempat, tenang dan tidak banyak kerenah. Okay, yang kelima, sabar menunggu giliran ketika membeli. Okey, yang keenam, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Ingat, akad daripada penjual tadi, saya jual. Jadi, akad bagi seorang pembeli itu mesti kata, saya beli dengan harga sekian. Saya beli barang ini. Saya beli makanan ini. Maka habis dah tamatlah akad dekat situ. Yang ketujuh, mengelakkan pembaziran. Yang ke-8, bertimbang rasa, terutama ketika kekurangan stok barangan. Alright. Kita tengok pula macam mana Rasulullah SAW dalam berjual beli. Kita macam mana? Bertolak ansur. Rasulullah memberitahu bahawa Allah SWT merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Yang kedua, jujur dan amanah. Pesan Rasulullah SAW kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapat keberkatan hidup. Ingat, kalau kita sering menipu, hidup kita pun tak tenang. Kita akan takut, akan rasa gelisah kerana kita tahu kita telah menipu dalam perkara kecil ataupun perkara besar. Jadi, elakkanlah.
Seterusnya, menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Ini ada kisah bagaimana seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat, iaitu seekor unta. Para sahabat punya unta yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki itu. Rasulullah SAW memerintahkan agar diberi sahaja unta yang lebih baik supaya Allah SWT menggantikan mereka dengan lebih baik pada masa akan datang, kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurnanya. Kepentingan beradab ketika berjual beli. Bila kita cakap kepentingan adalah pastinya perkara-perkara positif. Dia ada kepentingan kepada individu. Individu maksudnya kita lah sebagai individu. Pertama, mendapat pahala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira. Dan yang ketiga, keberkatan hidup kita terpelihara. Seterusnya, kepentingan kepada masyarakat. Apa masyarakat kita akan dapat apabila semua orang beradab? Pertama, imej Islam akan terjaga. Yang kedua, hidup aman damai dan sejahtera. Dan yang ketiga, menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuasan hati. Dan apa pula berlaku kepada negara? Negara kita pastinya sentiasa dalam keadaan harmoni, menjaga kestabilan ekonomi negara, memelihara imej negara pada pandangan negara luar. Adab-adab ketika berjual beli. Kalau kita tengok bagaimana adab kita di kantin atau di kedai makan. Kalau pada penjual mestilah sabar dan mesra melayan pelanggan. Mesti menyediakan makanan halal, bersih dan berkhasiat. Jangan jual benda-benda yang basi. Tidak nanti kesannya bukan setakat kepada pembeli akan sakit, tapi penjual itu pun akan berdosa. Bagaimana pula pembeli? Mesti beratur dengan tertibnya dan sentiasa berhati-hati. Jangan berebut-rebut dan tidak mengambil masa yang lama membeli makanan dan minuman. Seterusnya kita tengok kepada adab ketika berjual beli di pasar jualan. Penjual mestilah jujur dan tidak menipu dalam timbangan dan tidak mengambil untung keterlaluan. Bagaimana pula pembeli? Pembeli hendaklah memberikan laluan ketika selesai membeli. Kita tahu keadaan kalau pasar jualan ni pastinya sesak. Yang kedua, mencari dan memilih barangan yang baik dan halal sahaja. Elakkan daripada makanan-makanan yang makruh ataupun makanan yang kita rasa boleh makan ke tak? Itu pun dah jadi was-was. Di kedai barangan harian, bagaimana pula adabnya? Penjual tidak memonopoli barangan tertentu untuk mengaut keuntungan yang melampau. Yang kedua, mempamerkan barangan mengikut kategori berserta tanda harga untuk kemudahan pembeli. Dan pembeli pula tidak merosakkan barangan yang dipamerkan. Tak boleh sentuh sana, sentuh sini. Sedangkan biasanya ada papan tanda ataupun larangan jangan sentuh, tapi manusia biasa bila kata jangan itulah lalu disentuhnya. Bila rosak dia kata bukan saya buat, bukan saya, tak mengaku. Jadi sebaik-baiknya jangan sentuh. Tambah kalau musim sekarang ni kita tak digalakkan menyentuh sebarangan, kalau tak semua akan disanitasi. Yang kedua, menghormati penjual dan pembeli yang lain. Sebagai rumusannya, kita hendaklah memelihara adab ketika jual beli agar dapat memuaskan hati semua pihak dan memudahkan urusan. Dan ingat, sentiasalah menyenangkan urusan orang lain supaya hidup kita akan sentiasa disayangi dan kita akan menyayangi makhluk-makhluk lain dengan sebaik-baiknya. Ingat, hidup dalam beradab ni adalah salah satu cabang akhlak kita yang baik. Jadi sampai setakat itu sahaja untuk topik ini. Alhamdulillah, semoga mendapat sesuatu yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi.